Baik, kita nak teruskan lagi perbincangan kita berkenaan dengan Tarbiyah Sentap. Ini bukunya dan mungkin saya boleh kongsikan pada anda antara topik-topiknya. Menarik. Baca terus, Ustaz. menarik sangat. Ni tengok ni. Ada teguran buat K-popers belieber dan directioner. K-popers tu kita tahulah, belieber ni. Bieber tu Bieber lah, Justin Bieber Bieber lah. lah. Direction tu One Direction lah. One Direction. Ni tengok. Kena juga tu. Tujuh jalan zina. Lepas tu apa lagi? Adakah cinta itu fitrah? Yes. Bolehkah kita ada crush? I crush kat dia lah. Macam tu kan? Okey, fine. Okey, dan satu lagi. Yang ni saya rasa pun sering diajukan oleh anak-anak remaja dan orang duk, mak kepada anak remaja juga. Macam mana nak tolong anak-anak kita untuk tinggalkan maksiat? Jadi cara nak tinggalkan maksiat. 5 cara nak berubah. Cara nak tinggalkan couple crush dan ikhtilat. Teguran buat para peninggal solat. Adakah kau hipokrit? Tanda taubat diterima. Banyak lagi. Teruja betul. Dan insya-Allah kita akan kongsikan dengan anda semua. Okey, dan Tarbiyah Sentap. kini kita sudah pun bersama dengan tuan punya badan. Okey, iaitu Ustaz Adnan Roslan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Selamat datang. Alhamdulillah. Sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ni pengantin baru ni. Kak Farah dapat hadiah daripada Ustaz. Tadi ada goodie bag ni. Ya. Masya Allah ada buku nota special untuk Kak Farah. InsyaAllah. Lukisannya dilukis oleh isteri kepada Ustaz. Ya, barakallah. Masya Allah. Good combination. InsyaAllah. Baik. Baik Ustaz, kita nak kembali semula ke landasan kita iaitu Tarbiyah Sentap. Baik Ustaz, memang sekarang ni ia seakan satu viral lah blog Ustaz Tarbiyah Sentap itu semakin ramai dikunjungi oleh anak-anak muda kita. Pada ketika ini dah berapa followers setakat ni? Kalau dekat Facebook ada 125,000. Okey. Kalau blog 1 juta lebih. Sejuta Masya lebih. Allah. Sebenarnya buat Kerdilnya pengetahuan rasa, anda pada tahun lepas, rasanya bulan Ogos, blog Ustaz kena tutup oleh Facebook. Masa tu dah berpuluh ribu juga dah kena tutup. Masa tu tengah support isu Palestin. Masa tu ada kempen We Are Al Qassam kan. Lepas tu dipotong di blog dan Ustaz kena buat balik dan alhamdulillah dalam masa tak sampai berapa bulan, 5 bulan. dah mencecah 5 bulan dah mencecah 30,000. Alhamdulillah. Okey, baik Ustaz. Berkenaan dengan Tarbiyah Sentap yang kita nak bincangkan ni, apa yang maksudnya apa yang sebenarnya dinamakan sebagai Tarbiyah Sentap? Okey. Adakah ianya metodologi yang digunakan oleh Ustaz sendiri dan juga tim untuk menyentapkan mereka yang membaca blog ataupun post di Facebook kan? Bagaimana Ustaz? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Firstly, terima kasih sebab jemput. Ya. Sebelum saya cerita tentang Tarbiyah Sentap, sebenarnya saya nak cerita tentang dakwah hikmah dulu. Ya. Okey. Sebab ada orang persoalkan, Tarbiyah Sentap tak hikmah. Rasulullah dakwah lembut. Kenapa sentap dan sebagainya. Hikmah adalah lembut dan sebagainya. Tapi saya nak terangkan, sebenarnya dakwah hikmah bukanlah dakwah dengan cara lembut. Kalaulah hikmah tu adalah lembut, Rasulullah perang, adakah Rasulullah tak hikmah? Sebenarnya hikmah boleh jadi lembut, boleh jadi sentap, boleh jadi tegas, boleh jadi lawak, boleh jadi diam, boleh jadi serius, boleh potong tangan, boleh rejam sampai mati dan sebagainya. Bermakna hikmah ni bukanlah semata-mata lembut. Dia mengikut keadaan. Husnul ikhtiar Ustaz. Betul, ikhtiar. Mana yang paling sesuai dan sebagainya. Yang kedua, tarbiyah sentap. Sebenarnya tarbiyah sentap ni kita orang bincang dan sebagainya. Kita orang bukanlah buat tarbiyah dengan cara sentap. Contohnya cara sentap menghukum orang ni, menghukum orang tu, sarkastik dan sebagainya, bukan. Tarbiyah sentap bukanlah cara, tarbiyah sentap adalah respon. Bermakna hasil daripada tulisan kami mengharapkan orang rasa sentap. Mungkin kenapa orang rasa sentap? Sebab kaedah penulisan kami lebih kepada kaedah terus terang. Yang betul, kita orang kata betul. Yang salah, kita orang kata salah. Bagi hujah dan sebagainya. Dan orang, alhamdulillah ramai orang terima. Tapi orang tak terima tu adalah. Ada juga tapi lah. standard lah. Yes. Ya betul, standard. Kita nak berbalik sebab saya kira antara target market utama Tarbiyah Sentap ialah golongan remaja. Jadi antara isu yang paling popular lah kalau berkenaan remaja ialah cinta ataupun crush. Dalam topik Tarbiyah Sentap pun antaranya beberapa tu ialah tentang maksiat kan. Jadi boleh cerita sedikit perspektif Ustaz tentang cinta. Cinta. Allah. Sebab apa? Sebab kita sekarang ni berdepan dengan pengantin baru. Jadi kita mungkin boleh ambil lah kan. Sentap. Sentap Ustaz. Silakan Ustaz. Cerita tentang cinta, sebenarnya Tarbiyah Sentap ada cara tersendiri untuk mengurai isu cinta. Sebab isu cinta ni bukan sekadar hukum semata-mata. Dia lebih kepada tipu daya iblis. Sebab tu Ibnu Jauzi ada tulis satu buku Talbis Iblis. Ada bahagian
sentuh tentang isu tu. Ya. And Ibnu Qayyim pun ada tulis satu buku khas untuk kata isu cinta dan sebagainya. Dan terus terang saya kata, cinta ni adalah satu virus kepada mahasiswa-mahasiswi, pemuda dan remaja. Okey. Wow. Ini Ustaz Hasni baru saja turun ke lapangan lebih kurang dalam 40 universiti dalam jangka masa 4 bulan. Jadi apa antara isu yang paling utama berkaitan dengan cinta ni? The biggest problem. Contoh Ustaz, apa salahnya nak bercinta? Cinta ke fitrah? Saya jawab balik kan, saya jawab simple. Sebelum saya nak cerita tentang cinta tu fitrah, Ya. saya nak tentang cinta tu apa hukum dia? Ya. Ramai orang dia tak tahu. Sebab tu dia buat. Sebenarnya Ibnu Qayyim, sebelum Ibnu Qayyim sebut, Imam Ghazali dia ada sebut dalam kitab dia Ihya Ulumuddin, dia kata aku dapati di dalam percintaan terdapat banyak dosa besar di dalamnya. Okey. Bila kita bercinta, kita akan start fikir seorang tu, start stalk FB dia, Twitter dia, tengok muka dia, like pula tu, komen. Lepas tu komen, handsome-nya, hadha min fadli rabbi dan sebagainya. Sembang, ikhtilat. Maknanya dalam cinta tu ada banyak dosa. Ya. Ikhtilat tu apa Ustaz? Ikhtilat tu pergaulan antara lelaki dan Percampuran. perempuan. Mesej-mesej, senyum-senyum, buat lawak tanpa ada urusan yang sepatutnya. Okey. Contoh lain, Ibnu Qayyim sebut, hati yang paling jauh dengan Allah adalah hati orang yang bercinta. Semakin dia mengingati orang yang dia cintai, dia akan semakin jauh daripada Allah. So mustahillah kita keluarkan satu statement, apa salahnya bercinta asalkan Allah dan Rasul tak nombor satu. Sebab dia kontradik. Dan tentang cinta tu fitrah, saya nak cakap satu benda. Fitrah ni kalau kita tak urus, dia akan jadi fitnah. Contohnya dalam isu cinta fitrah, isu fitrah, makan fitrah. Ya. Tapi kalau Makan kita makan lebih. benda haram, Berdosa. berdosa. Fitnah. Kalau kita tegur orang makan benda haram, kenapa kau makan ni? Kan haram. Syekh, makan kan fitrah. Macam tak logik kan? Jatuh cinta, yes, cinta tu fitrah. Tapi cinta kepada Allah, Rasul, Nabi, mak ayah, ilmu, agama, kita kena cinta ke arah benda macam tu. Ya. Dan Ibnu Qayyim sebut, cinta yang Allah redha adalah cinta seorang suami kepada isterinya dan isteri kepada suami. Selain daripada tu, mana cinta sebelum nikah dan sebagainya. Okey Ustaz, tapi kalau sekiranya mereka yang Islamik ni Ustaz bercinta, sungguhnya Ustaz saya bercinta ini kerana Allah dan cinta saya ini akan membawa saya ke syurga. Allah. Kita ni sentiasa mengingati satu sama lain, tahajud bangun sama-sama Ustaz. Allah. Ini biasa alasan yang digunakan. Sebab Ustaz. tu saya kata, saya selalu kata dalam ceramah saya dan sebagainya, sebenarnya jangan sesekali menggunakan alasan agama untuk melakukan dosa. Ya. Ia akan lebih berdosa daripada Yang itu. sebab dia telah memburukkan agama. Ya. Dan contoh saya bagi contoh orang biasa guna. Kami hanya berukhuwah. Apa salahnya? Ukhuwah fillah abadan abada. Kejut kiam lah sebagainya. Sebenarnya ukhuwah ni saya nak keluarkan satu statement. Rapat tak semestinya berukhuwah. Tak rapat tak semestinya tak berukhuwah. Boleh jadi rapat tu tak berukhuwah. Boleh jadi tak rapat tu berukhuwah. Saya bagi contoh. Kalau mak rempit, kan rapat pergi naik motor sama balik makan. Lepas tu habis kita sahabat sejiwa semati ukhuwah fillah. Diorang rapat, adakah itu ukhuwah? Tak kan? tidak. Walaupun rapat. Contoh lain, kita dengan orang Palestin tak pernah jumpa. Ya. Tapi adakah kita berukhuwah dengan orang? Kita berukhuwah. Bermakna walaupun tak rapat, tak berukhuwah. So dalam isu ni, ukhuwah ni dia punya teori dia adalah yang Allah sebut ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kena ajak kepada kebaikan dan cegah kepada kemungkaran. Bermakna kalau kita kata kita berukhuwah dengan berlainan jantina, kita kena cegah kemungkaran dan ajak kepada kebaikan. Dan ikhtilat pergaulan antara lelaki dan perempuan itu adalah satu kemungkaran. Kan? Bermakna kalau betul kita menjaga ukhuwah, kita akan menjaga ikhtilat. Okey Ustaz, katalah dalam konteks kat universiti lah, Ya. kita bukan buat apa-apa pun, kita berbincang, kita nak study sama-sama. Dan kita berbincang pula bukan seorang-seorang, kita dengan kumpulan. Kita keluar makan pun lepas kita berbincang kat library beramai-ramai. Sebab tu dalam ikhtilat ni, Dr. Abdul Karim Zaidan ada tulis dalam kitab dia, Al-Mufassal fi Ahkamil Mar'ah. Ya. Hukum asal ikhtilat, hukum asal. Ikhtilat adalah haram. Ya. Tetapi boleh jadi harus jika berlaku beberapa Okey. perkara. Antara benda yang boleh jadi harus adalah jika ada darurat dan hajat. Contoh hajat ialah isu pelajaran. Okey. Kita dibenarkan bergaul. Okey. Tetapi ada syarat-syarat. Bermakna tunduk pandangan, jangan lebih-lebih, jangan sentuh isu yang berlait, tak ada kena-mengena. Tapi ramai orang dia gunakan study group dan sebagainya, akhirnya sembang gelak-gelak, tak belajar sangat pun. Lepas tu and then balik mesej-mesej, couple dan sebagainya. Sebab tu kita kena jaga adab. Kalau betul nak berihtilat, ada syarat-syarat dia. Okey. Dan menyentuh tentang tarbiyah sentap ni Ustaz.
bagaimana keberkesanannya Ustaz? Yang mungkin macam tadi kan ada yang tak boleh nak terima, macam persoalkan tentang dakwah ni kenalah berhikmah kan. Bagaimana keberkesanannya Ustaz? Ustaz melihat. Pertama, sebelum kita nak tengok kesan, saya nak beritahu satu benda. Kita nak ukur neraca dakwah kita betul ke salah. Bukanlah berdasarkan orang terima ataupun orang tak terima. Tapi berdasarkan hujah dan dalil. Tapi dalam isu tarbiyah sentak ni, alhamdulillah setakat ni, kalaulah orang kata tarbiyah sentak ni tak mendekatkan orang kepada Islam. Tapi setakat ni alhamdulillah setiap hari kita orang dapat inbox di page lebih daripada 20 soalan. Macam isu zina, isu gay, isu lesbian, isu dahaka, macam-macam isu. Menangis-nangis cerita, ada yang hantar panjang masalah, ada mak umur 43 hantar mesej nak selesaikan masalah. Maknanya sebenarnya orang lagi suka bila kita berterus terang dengan satu benda. Sebab orang hari ni tak tahu mana betul mana salah. Kalau kita berlapik-lapik sangat supaya orang nak ikut kita, kita tak berani untuk mengatakan yang benar tu benar, yang salah tu salah. Akhirnya orang lagi keliru. So kita orang punya konsep terus terang, dan kita orang yakin akan ada orang terima dan akan ada orang tak terima. Itu benda biasa. Soalan yang sering Ustaz terima, apakah antara dia? 80% isu couple cinta. Okey, memang itulah antara penyakit di kalangan golongan remaja. Kalau ada ibu bapa yang tak sedar, sebab kadang-kadang anak-anak ni dia dan generation gap, dan mereka tidak menceritakan segala-galanya. Jadi apakah penyakit yang paling krusial dari segi konteks coupling ni yang parents pun tak tahu? Saya nak cerita satu kisah. Kesan. Kesal, couple crush, ikhtilat dan sebagainya. Kesan dia, Ibn Athaillah kata, antara perkara yang akan mematikan hati adalah berbicara dengan ajnabi. Hati akan mati. Saya ada satu kisah benar, ada seorang kawan cerita kat saya. Dia ni umur 31 tapi tak kahwin lagi. Muka okey. Tanya dia kenapa tak kahwin lagi. Dia kata, "Uish, panjang ceritanya. Dulu aku seorang yang baik. Aku baca Quran sehari 1 juz, pergi solat jemaah dan sebagainya. Memang dia jaga amalan dia tip-top punya, power. Satu hari kawan dia ada bagi dia nombor perempuan. So dia, ini hadiah daripada Allah ni." Oh, okey. So dia pun mula daripada tu, dia pun mesej dengan perempuan tu. Mula-mula kawan. Tapi bila dah mesej, dia cerita kat saya, mula-mula bila aku berikhtilat je, kesan dia, Allah tarik satu-satu daripada aku. Dia ni ada syarikat dalam usia yang muda. Allah tarik syarikat dia. Mana Allah tarik habis bankrupt. Dan solat, Allah tarik nikmat solat. Dia kata sampai satu masa, aku rasa manis bila tinggalkan solat. Astagfirullah. Quran dia tinggalkan. Dan lagi sedih, akhirnya perempuan tu pun tinggalkan dia. Nak kata bila kita benda ni akan merosakkan hati sehingga kita dah tak rasa lagi kemanisan iman. Sebab tu Rasulullah ada sebut, antara cara apabila seseorang tu menundukkan pandangan, maka Allah akan balas dengan memberi kemanisan iman pada dia. Hari ni ramai orang solat tak menangis, doa tak menangis, tengok drama Korea je pun nangis. Dengar lagu Justin Bieber dengan cinta nangis. Sentap dah ni. Itu semua kenapa punca dia? Itulah punca kita tak menangis dalam solat. Betul. Baik, Ustaz, jazakumullah khairan jazak. Ya, terima kasih Ustaz atas kesudian Ustaz bersama dengan kami. Subhanallah, memang saya kira sangat berilmiah, namun pada masa yang sama dia mampu untuk kata mencuit hati kita, ya, mengembalikan kita ke jalan yang benar, insya-Allah. Dan insya-Allah pun saya dah masuk meminang Ustaz, bukan minang untuk apa, tetapi minang untuk mengajar, mendidik anak-anak kelas usrah kanak-kanak dan juga remaja, insya-Allah yang akan berlangsung setiap hari Rabu. Kalau siapa berminat boleh bagi tahu, anak-anak boleh join juga, insya-Allah secara percuma. Dan anda juga boleh dapatkan buku tarbiyah sentab, ya, karangan Ustaz Anin. Ya, saya boleh dapat di mana? Akan masuk ke bookstore tak lama lagi. Okey, tak lama lagi, insya-Allah. Jangan lupa untuk dapatkannya. Ataupun beli di Facebook. Dan juga khusus kepada mereka yang nak cerita. Kita nak cerita Cinderella lah, Snow White lah. Astagfirullah, ni option. Alternatif. Bedtime stories sentap untuk anak-anak anda. InsyaAllah dalam intipatinya bagus. Visual-visual dia pun baik-baik belaka. InsyaAllah. Baik, para penonton. Selesai sudah segmen tarbiyah sentap kita. InsyaAllah kita akan berehat sekali lagi. Dan untuk itu kita berehat dahulu. InsyaAllah anda akan bersama dengan Amin Idris dan juga Kak Farah selepas ini. Topik ibu bapa juga. Ya.